Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hospital UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Suraya Abdul Majid, penolong pendaftar kanan daripada Bahagian Pengurusan Perkhidmatan Pejabat Pendaftar UiTM Shah Alam. Beliau akan menyampaikan taklimat berkenaan sasaran kerja tahunan dan laporan nilaian prestasi tahunan. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai Friday kita pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf Hospital UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, kami ingin menjemput Puan Suraya Abdul Majid untuk menyampaikan taklimat beliau. Jika ada sebarang pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih pengurusi majlis. Dengar tak suara saya? Dengar Puan. Okey, clear. Okey. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada bahagian latihan bahagian pembangunan sumber manusia bahagian pembangunan sumber manusia Hospital UiTM yang memberi ruang untuk kami di bahagian pengurusan perkhidmatan untuk berkongsi. Saya rasa ini lebih kepada perkongsian lah, bukan saya nak mengajar atau memberi taklimat, tapi lebih kepada perkongsian untuk proses penilaian prestasi tahunan untuk semua staf. Hari ini saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih ketua-ketua jabatan ada daripada ketua-ketua unit, ketua-ketua jabatan dan semua staf hospital yang meluangkan masa untuk mendengar dan berkongsi apa-apa juga kalau ada pandangan dan persoalan yang tidak jelas mengenai proses penilaian prestasi. Sorry juga saya terpaksa minta Puan Syafiqah untuk reschedule, patutnya kita start pukul 9 tapi sebab ada komitmen lain di jabatan, pagi ni kita orang ada My Health sikit, My Health program, so baru habis dan Alhamdulillah kita dapat bersama insyaAllah sejam untuk hari ni. So taklimat saya tak panjang, ada 20 slide je. So throughout tu kalau ada persoalan boleh terus tanya, tak perlu tunggu di akhir program nantilah. Kalau ada partisipan yang ada, boleh ke kalau buka kamera sikit nak tengok juga partisipan yang ada? Ke kalau buka kamera takut dia slow? Tak ada kamera. Okey. Kalau yang ada kamera tu bolehlah buka kamera. Nanti saya rasa macam saya bercakap seorang-seorang je pula. Saya tak nampak orangnya. Kalau co-host ke, host ke, siapa-siapa yang boleh buka kamera tu nampaklah orang sikit. Okey, betul. Soalan, okey ramai tak ada kamera yang okey tak apa. Siapa yang ada kamera boleh share, boleh buka Okey. Soalan boleh diajukan di ruang chat. Kalau saya tak perasan soalan, minta urus serta tolong angkat tangan sikit angkat tangan yang tu supaya saya alert sikit. Okey, boleh kita teruskan slide seterusnya? Okey, kandungan program lebih kepada saya ini review. Mungkin ramai yang tahu buat penilaian prestasi tapi tak pasti kenapa dari mana arahan untuk buat penilaian tu, siapa yang terlibat, apa prosesnya dan apa implikasinya kalau tak buat. Kalau tak buat ni tak boleh ke? Saya buat kerja juga. So nanti kita akan tengok apa implikasinya kalau kita tak buat penilaian prestasi ni kepada kita sendiri.
Dia kepada universiti tak adalah implikasi sangat, you tak buat tak apa, tak ada masalah. Tapi implikasi itu adalah pada kita sendiri sebagai staf di Jabatan Perkhidmatan Awam. Okay, next. Okay, ini adalah punca kuasa utama yang memberi arahan untuk semua agensi-agensi di bawah kementerian, sama ada badan berkanun ataupun kerajaan negeri, semua kementerian, untuk mengadakan penilaian prestasi staf. Okay, dia merupakan salah satu sistem pengurusan personel yang untuk kita nampak salah satu cara penilaian prestasi ini adalah untuk meningkatkan prestasi kerja staf masing-masing. Sebab kita buat pengukuran, kita tahu di mana penambahbaikan itu perlu diambil perhatian, dan ada juga sort of punishment kat situ. Kalau orang yang tak adalah, maknanya kalau orang kata dulu-dulu kita dengar macam kalau masuk kerja kerajaan ni memang susahlah nak dibuang kerja, susah nak ambil tindakan. Sekarang tak lagi macam tu, sebab kita dah ada kaedah penilaian prestasi yang kita bukan suka-suka nak punish, tapi kita nak kualiti dalam perkhidmatan yang kita berikan. Okey, jadi semua ketua jabatan, ini ketua jabatan memang memainkan peranan yang sangat penting lah untuk memastikan staf-staf di PTJ mereka melaksanakan penilaian prestasi mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okay, next. Sorry saya terpaksa minta urus setia tu, saya buta sikit nak guna Webex ni, tak tahu macam mana nak sharing tadi. So ini adalah tiga orang kata dia jawatan kuasa utama yang terlibat dalam proses penilaian prestasi. Yang pertama PPSM PTJ, di mana PPSM ni adalah Panel Pembangunan Sumber Manusia. Dia meluluskan markah, maknanya bila hujung tahun lepas kita dah siap key in semua, dah buat penilaian di antara PPP, PPK, markah tu akan di-endorse dulu di peringkat PTJ. Dia kita namakan mesyuarat pelarasan, di mana semua tu mesyuarat pelarasan itu PPSM boleh tengok sekiranya ada keraguan dalam pemberian markah, mungkin ataupun mungkin ada yang selain dari tugas-tugas utama tu ada additional task yang staff tu buat yang mereka rasa kat sini boleh naik sikit markah ni, so dia boleh naikkan atau kurangkan atau kekal pada yang telah disyorkan oleh PPP dan PPK. So markah ini perlu diluluskan oleh PPSM sebelum dia boleh bawa ke peringkat kami. Kalau PPSM tak hantar, so kita tak terima markah tu, seperti staff tu tak ada, staff PTJ tu maknanya dia tak ada markah pada tahun tersebut. So memang pentinglah kelulusan dari PPSM ni, dan PPSM juga sewaktu mesyuarat itu akan mengesyorkan calon-calon untuk penerima anugerah perkhidmatan cemerlang atau pingat perkhidmatan cemerlang, yang ni dia ada syarat-syarat dia mengikut kota-kota yang telah ditetapkan. So kalau kata satu PTJ tu staff dia ada 100 orang, kita bagi maksimum kota adalah 8%, maknanya 8 orang je. Dia akan tertakluk lah kalau makin ramai staff kat situ, numbers dia besar, ramailah penerima APC dia. Tapi dia cuma mengesyorkan calon, tidak semestinya kalau PTJ tu hantar 10 orang, kita akan ambil 10, tak. Yang tu kita akan tengok maksimum, tapi dia boleh go below. Okay. Yang kedua adalah JKIPSM, ini di peringkat kami atau urus setia pusat yang kita akan, yang ni dia tak relate direct dengan PPSM pada pengesahan markah, tapi dia lebih pada kalau kita dah sahkan markah tu pada tahun ni, tiba-tiba ada nak buat perubahan markah. So pihak PTJ dia dah tak boleh buat online terus, dia tak boleh suka-suka pergi ubah markah tu, tak boleh. So kalau ada nak buat semakkan semula markah, tak kira lah staf akademik ataupun staf pentadbiran, semuanya mesti melalui kami bahagian pengurusan perkhidmatan yang akan bawa ke jawatan kuasa induk. So kita kena ada justifikasi.
Untuk kalau kata terlepas kemasukan markah pun sama. Katalah tahun 2020 masuk ujung tahun, selalunya kes-kes yang masuk bulan 11, bulan 12, so dia akan terlepas membuat penilaian pada tahun tersebut. Jadi yang tu bila kalau dia masuk November 2020, so sepatutnya pada 2021 dia dah ada markah untuk prestasi 2020. Tapi kalau dia dah terlepas sehingga dah masuk tahun 2022, baru dia perasan yang tahun 2020 tu dia tak ada pun penilaian prestasi. So yang tu kita kena buat dapatkan surat justifikasi daripada PTJ kenapa tidak berlaku penilaian, dan waktu tu baru kita bawa masuk ke JKI. Okey, yang kedua samalah, dia sama ada kalau dah ada markah nak buat semak semula ataupun kalau yang belum ada markah nak masukkan markah, dua-dua kena bawa ke JKI PSM. Yang ketiga, jawatankuasa MSM ni kira macam MADA lah, dia yang paling besar. Dia untuk mengesahkan markah LMPT. So bila MSM dah mengesahkan semua markah yang diluluskan di peringkat PPSM tadi, barulah kita boleh paparkan. Kalau tengok dekat H1U, ada tempoh masa yang kita tak boleh nampak markah tu sebabnya kita belum dapat pengesahan dari MSM. Selagi MSM tidak bersidang dan markah tidak disahkan oleh MSM, tiada pergerakan gaji staf. Selalunya kalau kita tengok yang kalau pergerakan gaji bulan 1, dia akan lewat sikit sebabnya dalam bulan 1 tu tak settle lagi proses penilaian prestasi. Jadi kita memang tengah buat waktu tu baru nak collect dapat data daripada PTJ. So kita kena buat proses untuk semak markah semua sebelum kita sahkan. Jadi memang dia akan ada, kalau kata sampai bulan sebab tu kadang-kadang kita kami di urus setia ni kita terpaksa push sikit PTJ sebab kalau selagi tak selesai di peringkat PTJ, kata sampai bulan Mac, bulan April pun tak selesai lagi. So dia akan makin lambat. Orang yang kenaikan gaji bulan April pun tak akan dapat pada waktu tu. Dia akan delay. So sebab tu kami minta kalau semua PTJ tu, kenapa kita push untuk pastikan penilaian itu boleh berlaku selewat-lewatnya pertengahan Januari. Supaya kita nak kejarkan yang orang yang kenaikan gaji ni. Kenaikan gaji Januari, kalau boleh kita tak nak sampai masuk April baru dia dapat kenaikan gaji dia. So kita kalau boleh nak cepatkan. Jadi itu fungsinya kenapa kami selalu kalau kita dengan moderator, dia orang akan tahulah kita selalu remind kenapa. Dan kami minta jugalah di peringkat PTJ sendiri untuk melihat perkara itu. Sebab ada PTJ kadang dah siap awal tapi terpaksa juga tunggu sebab kita tak boleh buat masuk sikit-sikit. Kita akan buat masuk secara lamsam semua sekali. Okey, yang kedua, fungsi MSM adalah untuk mengesahkan staf yang mendapat markah prestasi rendah. Markah prestasi rendah ni kita di bawah 60 tu dah kira rendah. So dia ada dua implikasi kalau prestasi rendah. Satu, exit polisi. Yang kedua, dia akan tiada pergerakan gaji. Okey, yang ketiga, fungsi MSM adalah untuk meluluskan calon APC. Calon APC ni yang daripada PPSM jugalah. Kalau kita akan kira total seluruh Malaysia dan MSM itu yang dia akan tengok kota tu macam mana. So kita akan luluskan mengikut keputusan MSM. Dan yang keempat adalah memperakukan. Kenapa dia bukan meluluskan? Sebab PPC bukan di bawah jurisdiction kita. UiTM hanya akan mengantar calon yang diperakukan di peringkat MSM. Kita akan hantar ke pihak kementerian. So mereka yang akan membuat pemilihan. Okay. Next. Kalau ada nak tanya apa-apa, sama ada ketua jabatan ke, kalau nak tanya, kalau moderator ke ataupun staff nak tanya, boleh terus tanya. Okey, ini panduan dalam melaksanakan penilaian prestasi. Okey, penilaian prestasi kita sekarang ni menggunakan sistem, so ia nampak lebih objektif. Kalau sebelum ni waktu kita guna manual, kita hanya guna borang, dia tidak nampak begitu objektif sebab dia tak ada perincian pada tugas-tugas. Dia lebih pada skop sahaja. So sekarang ni bermula 2018 kita dah menggunakan H1U di mana yang kita buat penilaian lebih kepada senarai tugas utama. So dia lebih objektif kaedah penilaian itu dilaksanakan.
Kenapa saya cakap kat situ adil dan telus? Kerana dia perlu ada perbincangan di antara PPP dan PYD. So dia PPP tidak boleh kalau bila buat penilaian tu, kita akan tengok kat situ ada perakuan dari PPP yang dia telah berbincang. So dia tak boleh lagi main bagi markah dan submit, tapi tidak ada perbincangan. So sebab itu dia ada sifat adil dan telus di situ. Maknanya berapa yang dia bagi, dia kena maklumkan kenapa. Kenapa. Kalau dia bagi 8, kenapa 8? Kalau dia bagi 10, kenapa 10? Kalau rendah pun, kenapa dia bagi rendah? Okey, yang kedua, ini yang saya maksudkan, berdasarkan penghasilan kerja. Ya, kalau kita tengok dalam proses penilaian tu, dia ada senarai tugas utama. Di situ yang kita akan tengok senarai tugas utama tu tercapai tak daripada tugas-tugas tu, KPI yang ditetapkan, lepas tu tercapai tak segalanya. Lepas tu tingkah laku pun kita ada penilaian di aspek kepribadian. Okay, next. Laju sangat ke saya bercakap? Senyap je semua. Ada orang ke? Cik, ada orang ke dah tak ada ni? Okey. Terima kasih Dr. Wan Najwa. Okey Okey, sebelum saya teruskan, saya just nak tanya, dalam ramai-ramai yang hadir ni, ada ke yang tak pernah lagi buat penilaian prestasi dia, penilaian prestasi sendiri? Ada tak yang belum sempat lagi buat penilaian prestasi? Oh ada baru masuk ujung tahun lepas lah tu kot. So dia tak sempat lagi buat penilaian prestasi Okay. Okay. Oh, saya rasa saya terkopi yang tadi tu kot. Cuma yang ni ada yang okay, penilaian prestasi ni dia kena proses dia dibuat pada tahun yang dinilai. Maknanya kalau pada sebab tu kita letak sasaran tugas utama tu mengikut tahun. Kalau dalam tahun tu apa tugas dia, pada tahun itulah dia akan dinilai mengikut tugas dia, bukan mengikut yang tahun-tahun lepas. Dia tak boleh tengok history yang tahun lepas macam mana. Kita tengok pencapaian dia pada tahun semasa. Kalau kata dia masuk ujung tahun ke apa, kita mungkin akan selalunya saya pernah dengar apa mana nak cakap aduan ke macam tu. Kalau yang masuk ujung tahun ni markah dia dapat rendah. Memang logik lah sebabnya kalau dia baru berkhidmat 2 bulan je pada ujung tahun tu, macam mana orang nak bagi markah dia tinggi kan. So tapi janganlah rendah tu sehingga boleh memberi implikasi yang lain kepada dia. Kena penilaian tu kena adil lah. Kalau kata sebab 6 bulan, kita kira 6 bulan tu sepatutnya dah nampak lah apa yang dia boleh buat dalam tempoh masa 6 bulan tu. Okay, next. Okey, penilaian ni mesti dilaksanakan oleh semua staf akademik dan pentadbiran berjawatan tetap, kontrak dan sementara. Kalau untuk staf akademik yang ada lantikan skim khas universiti. Yang ni selalu jusa-jusa atau profesor yang dah bersara tapi kita lantik untuk keperluan perkhidmatan. So yang tu dia tidak perlu buat penilaian prestasi secara atas talian. Dia tak ada untuk sistem semua tu tak ada, tapi mereka tetap ada penilaian prestasi dia sebab kita nak tengok adakah prestasi dia sesuai untuk kalau kita nak renew kontrak. So kalau yang lain semuanya melalui sistem di mana staf akademik penilaiannya dia kalau ikut staf akademik ni dia ada dua. Okey, dia punya penilaian berlaku di MyATP. Maknanya dia kena pentadbir akademik atau staf akademik penilaian dia akan berlaku di MyATP. Tapi dia punya markah tu dia akan dihantar bila dia dah complete, dia akan dihantar ke HR2U. So kalau macam kadang-kadang ada orang dia kata dia dah settle dah kat MyATP dia.
tapi kenapa dia tak ada kenaikan gaji. So bila kita tengok, oh rupanya markah tu tak submit ke HR2U. Kenapa tak submit? Sebab waktu dia buat penilaian tu, proses tu tak selesai pun. Dia ada button untuk submit. Dia ada button untuk submit atau verify. Yang tu kadang-kadang dia terlupa. Bukan dia lah, maknanya PPK dia tak tu. So markah tu tak submit. Dia kalau walaupun ada di MyATP tapi yang induknya adalah HR2U. So markah di MyATP pun kena pastikan macam staff akademik atau pentadbir akademik ni, bila dia dah dapat markah tu, dia kena tengok memang markah yang di MyATP-nya adalah sama dengan yang dipaparkan dengan HR2U. Sebab kalau kadang-kadang button calculation dia tu ada, saya bukan urus seti untuk MyATP, tapi ini adalah kes-kes yang selalu kami terima lah. So kadang-kadang bila dia buat perubahan markah di MyATP, dia tak tekan recalculate. So lepas tu dia PPK rasa macam dah settle dah. Tapi sebenarnya dia tak tekan recalculate dan resubmit. Jadi markah tu tak sampai pun dekat HR2U. Dia akan ambil markah yang first kali kita terima waktu sistem hantar markah. So yang ni kena tengok memang penting lah sebab memang penilaian yang berlaku di MyATP tapi setupnya macam pihak moderator kena pastikan untuk set up pegawai penilai pertama dan pegawai penilai keduanya berlaku di HR2U untuk staf akademik dan pentadbir akademik. So kalau dia macam staf akademik ni dia dah key in semua dia punya keperluan kat dalam ATP tu pun, tapi kalau tidak di generate borang, so dia tak akan boleh buat penilaian juga. So dia melibatkan dua sistem sekali. Kalau macam staf pentadbiran dia clear cut, memang semuanya akan berlaku di dalam HR2U. Dan borang memang akan dijana oleh urus setia. Kita akan jana secara batch, maknanya sekali jana semua kecuali yang masuk hujung tahun, so ada yang tercicir semua tu, yang tu moderator kena maklumkan untuk kami jana borang secara individu. Okay, dah. Next. Okay, ini orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan proses penilaian prestasi. PYD tu siapa? Kita. Semua staf adalah PYD sebab kita akan dinilai oleh superior. So staf pentadbiran proses penilaian yang dilaksanakan di HR2U yang macam saya cakap tadi. So kalau staf akademik proses penilaiannya berlaku di MyATP tetapi markah yang disahkan tu akan dipaparkan dan disimpan di dalam HR2U. So kalau tak ada kat HR2U tu maknanya ada problem dengan MyATP yang kena semak balik dia punya calculation untuk submit button tu. Untuk kalau ada staf cuti belajar, sama ada staf akademik atau pentadbiran yang cuti belajar, penilaian prestasi adalah menggunakan borang performance appraisal yang ni diuruskan oleh bahagian kemajuan kerjaya. So kena submit, dia ada tempoh-tempoh masa yang kena submit borang PA tu. So kalau tak ada borang PA, dia takkan ada markah prestasi. Markah ini pun walaupun bahagian kemajuan kerjaya yang key in, tapi dia akan ditarik juga ke dalam HR2U. So kalau tak ada juga dalam HR2U, maknanya sama ada kita staff tersebut yang tak submit lagi ataupun bahagian BKK yang tidak update lagi ataupun ada masalah untuk waktu migrate data daripada sistem star ke HR2U. Okey, yang kedua adalah PPP. PPP atau pegawai penilai pertama adalah pegawai atasan atau penyedia yang terdekat kepada PYD yang mempunyai hubungan kerja. Okey, PPP ni syarat dia mesti berada pada grade yang lebih tinggi daripada PYD. Walaupun satu grade tapi dia mesti berada pada grade yang lebih tinggi. So kalau macam struktur hospital ni saya rasa besar dan ramai. So dia mungkin maknanya itu kena di peringkat PPSM dan admin tu dia kena susun macam mana siapa yang perlu jadi PPP, siapa yang perlu jadi PPK. Maknanya tak adalah pada seorang PPP tu ada terlalu ramai PYD bawah dia. Sebab dia boleh kalau grade 19 boleh je orang yang berada pada grade 29 untuk menilai dia. So dia tak semestinya terus kepada ketua jabatan untuk menjadi penilai. Kalau tak nanti burden lah terlalu ramai kat situ. Kita takut itu yang bila nak buat penilaian tu pun mungkin ada yang tak clear dengan proses kerja staff tu.
Okey, yang kedua adalah PPK. PPK adalah pegawai atasan kepada PPP dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Okey, PPK ni kalau kata macam di jabatan tu memang penilai dia seorang je. Memang tak ada, atau penilai dia tu tak ada pun ketua jabatan yang menilai dia. So tak apa. Cukuplah pada satu peringkat penyeliaan. Tapi normal practice kalau staf pentadbiran ni memang kita ada dua lah, kecuali yang top management. Kalau kata macam pengarah ke, kalau pengarah hospital ke, dia punya penilai dia seorang je lah, VC je. So tak adalah ada penilai keduanya. So yang tu boleh berlaku. Dia bukan compulsory mesti ada PPK. So kita kena tengok pada struktur jabatan tersebut. Okay, next. Okay, ketua jabatan. Okay, ketua jabatan. Back sikit, sorry. Okay, ketua jabatan dia akan menetapkan petunjuk prestasi. Maknanya ini objektif jabatan. Objektif jabatan sebelum kita buat ketetapan untuk kita punya STU tu, selalunya ketua jabatan dia dah bagi dah apa KPI pada tahun itu kepada ketua-ketua bahagian ni. So ketua bahagian akan turunkan pada ketua unit ke, lepas tu ketua unit, jadi kat situ dia punya strukturnya kena bermula daripada KPI yang diberi kepada ketua jabatan dan ketua jabatan akan delegate ke bawah-bawah dia. Okay, next. Okay, moderator. Moderator ni adalah staf pentadbiran lah, dia yang di peringkat PTJ. Kita panggil moderator LNPT. So moderator dia ni antara tugas-tugas dia, satu untuk menjana borang penilaian prestasi bagi staf akademik atau pentadbir akademik. Yang ni dia kena jana sendiri sebab dia tidak auto jana oleh urusetia. Okay, mengemaskini nama pegawai atasan. Okay, kemaskini ni tidak perlu berlaku setiap tahun. Kalau kata memang staf tu masih di tempat yang sama dan pegawai penilai pertama dia masih orang yang sama, dia tak perlulah kemaskini. Tapi kalau ada staf yang baru masuk ataupun staf yang berpindah dari jabatan lain, kena tengok. Sebab kalau tak, dia akan sistem akan auto baca pegawai atasan ini sebagai pegawai penilai pertama. So kalau tak kemaskini dekat skrin pegawai atasan, itu yang jadi kena berkali-kali dalam borang kena kemaskini nama tu. So ini adalah tugas moderator untuk pastikan pegawai atasan dikemaskini mengikut keperluan. Okay, yang ketiga untuk menyemak PPP, PPK. Itu samalah kalau kata ada perubahan, kena awal-awal tahun tu dah tukar lah. So borang yang tu dia akan baca sehingga hujung tahun. Okay, yang keempat, memberi peringatan kepada staf. Maknanya bila kami di peringkat induk, kita akan keluarkan surat pemakluman. Okay, sorry, ada mohon bertanya. Maaf. Apa soalan tu Encik Muhammad TS Muhammad Idham? Sementara dia menaik tu, saya habiskan sikit slide ni kan. Okay, jadi kami akan keluarkan pemakluman bila kita akan menjana borang dan ni tugas moderator lah untuk pastikan staf di PTJ masing-masing akan melengkapkan borang prestasi sama ada SKT atau LMPT mengikut tempoh-tempoh masa. Okay, memantau proses penilaian ni kita akan maklumkanlah fasa-fasa. Kita ada 3 fasa. So nanti saya akan tunjukkan fasanya. Okay, yang bawah ni hanya tugas kami lah sebagai urus setia. So yang belum ada ya soalannya. Okay, next. Okay, ini contoh susun atur yang di peringkat kampus cawangan. Tapi tidak semestinya kita ikut macam ni sebab mungkin struktur kita, struktur PTJ ni lain, PTJ lain dia punya struktur kan. So tertakluk, boleh refer kalau nak tentukan PPP, PPK ni boleh rujuk pada carta organisasi. So kita tahu siapa, reporting tu siapa. Staff ni PYD ni dia reporting dia kepada siapa. Siapa yang penyelidik terdekat. So itulah
asas untuk penentuannya. Dan penentuan ni selalunya kalau kami di sini di pejabat pendaftar, kita akan bawa masuk, kita dapatkan kelulusan ketua jabatan lah. Maknanya kita ada endorsement di peringkat PPSM untuk sebarang perubahan dari segi PPP atau PPK. Okey, jap. Okey, Puan ada tempoh tertentu ke sekiranya PYD masih belajar untuk izin? Okey. Okey, tempoh tapi macam kalau 6 bulan sebenarnya tapi saya macam tak nampaklah 6 bulan tu. Okey, kalau biasa memang tempoh untuk penilaian itu minimalnya 6 bulan. Tapi kalau kata macam 6 bulan dia belajar atau 6 bulan dia dalam perkhidmatan, kita akan tengok dia boleh je. Kalau sama banyak 6 bulan boleh. Tapi jaranglah orang belajar 6 bulan. Kalau sebab kalau biasa kata dia, kalau dia belajar 4 bulan ke 8 bulan, katalah dia pergi belajar pada bulan 8. So maknanya dia 8 bulan berada dalam sistem. So dia kena isi penilaian prestasi sebab dia berada dalam sistem lebih lama daripada tempoh dia cuti belajar pada tahun semasa. Kalau dia 6 bulan, sebenarnya bolehlah. Dia maknanya kalau sama banyak dia boleh pilih sebab PA tu dia boleh buat pada tahun hadapannya. Kalau dia minimal 6 bulan untuk proses penilaian prestasi itu berlaku. Okey tak? Alamak, dia guna nombor lah, coding 215688. Faham? Okey tak? Oh, okey, post basic. Okey, kalau post basic ni dia tetap melapor pada BKK kan? Okay, kalau post basic 6 bulan dia boleh, maknanya dia boleh ikut kalau PPP dia nak buat penilaian, dia kena itu yang kemahiran bahagian admin untuk tentukan sama ada nak buat penilaian prestasi atau performance appraisal. Kalau PA dia untuk post basic siapa yang akan buat penilaian? PPP yang sama ke atau penyelia di hospital yang attach tu? Tak apa, kita pergi next slide dulu sebelum tu. Untuk siapa yang 215688 ni, kalau jawapan saya, kalau untuk post basic 6 bulan maknanya PTJ boleh decide sama ada nak membuat penilaian prestasi ataupun menggunakan performance appraisal sebab dia sama tempohnya 6 bulan 6 bulan. Kalau yang mana lebih then tapi 6 bulan tu tengok dia bermula 6 bulan tu bila. Walaupun 6 bulan, katalah dia pergi post basic tu pada bulan 10. Kita tak kira 6 bulan, itu kita kira kalender. Kalau dia pergi bulan 10, bulan 10 2021 sehingga bulan April 2022, untuk tahun 2021 itu dia kena buat penilaian prestasi yang biasalah. Sebab dia 10 bulan di dalam perkhidmatan. Maknanya dia ada dalam sistem 10 bulan. Dia tak kira 6, kecuali dia memang pergi Januari sehingga Jun. Yang tu boleh. Kalau tak, kita akan tengok berapa lama, yang mana lebih lama. Tempoh di dalam sistem UiTM atau tempoh dia di luar. Macam tu dia punya kiraan dia. Okey, ini antara syarat-syarat penentuan PPP, PPK. Di mana PYD dan PPP mestilah mempunyai hubungan kerja dan penyeliaan secara langsung. Sama. Secara langsung tu maknanya macam tadi lah, penyelia yang menyelia kerja dia. Dia tak bolehlah PYD dekat jabatan A, tiba-tiba PPP dia daripada unit lain pula yang menilai dia. Dia kena yang memang ada hubungan kerja langsung. Tapi kalau kata dia memang ada juga buat kerja orang lain,
dia PPP dia tetap kita letak penyelia, cuma perbincangan tu orang kata secara mature lah. Maknanya PPP ni bolehlah berbincang dengan pegawai lain yang mungkin ada juga memberi tugas-tugasan untuk sama-sama membuat penilaian. Cuma dalam sistem taklah kita kata satu sahaja. Okey, grade PPP dan PPK mestilah lebih tinggi daripada PYD. Tiada hubungan kekeluargaan. Tempoh penyeliaan sebaiknya. Kenapa kita tulis sebaiknya dan kita bukan tulis mesti 6 bulan? Sebab ada kes-kes yang PPP-nya bertukar ataupun dia yang bertukar jabatan. Selalunya PPP lah yang bertukar kalau tempoh 4 bulan pertama PPP-nya orang lain. Lepas tu yang ada 4 bulan tu orang lain lagi. Dan 4 bulan akhir pun ada orang lain, dia pertukaran ketua unit kan. 4 bulan pertama ketua unit A, bulan kedua ketua unit A tu bersara orang lain ambil, lepas tu untuk memangku, lepas tu bulan 8 pula orang lain pula ambil. So yang tu pun 4 bulan tu pun kita boleh ambil. Dia cuma seeloknya kalau ada yang lama lebih 6 bulan, kita ambil 6 bulan lah. Tapi boleh je kalau ada keperluan memang terpaksa begitu, boleh diterima. Okay, so next. Okay, ini fasa-fasa dalam pelaksanaan pengurusan prestasi. Kita ada 3 fasa, di mana fasa 1 adalah SKT awal tahun. Selalunya kita akan buka SKT pada bulan Februari. Bulan Januari kita masih proses untuk menyelesaikan proses LMPT akhir tahun sebelumnya. Jadi awal bulan 2 macam tu kita dah akan mula buka untuk penetapan SKT awal tahun. Kemudian kita akan ada semakan. Okey, proses ini saya terangkan untuk staf pentadbiran, di mana staf akademik dia tidak, kalau mulai tahun ini saya rasa dia dah ada untuk penetapan SKT, tapi semakan itu dia tak ada, maknanya dia bukan compulsory. Dia tak ada macam kalau staf admin memang compulsory dia kena buat semakan SKT pertengahan tahun. Kalau staf akademik setakat ni belum ada lagi apa-apa pemakluman untuk compulsory buat semakan. Sebab dia lebih kepada menggunakan sistem 2 semester. So dia kena key in dia punya pencapaian dan dia punya PNP mengikut semester yang dia semester-semester tersebut lah. So yang ini adalah proses staf pentadbiran. Yang ketiga kita akan ada pada akhir tahun, selalunya dalam bulan 10 tu kita dah start buka untuk proses LMPT akhir tahun. So ini normal practice untuk orang yang memang complete setahun berada dalam perkhidmatan. Kalau kes-kes yang melapor diri selepas 1 Julai, dia takkan ikut full 3 cycle ni. So kalau yang melapor diri kita panggil dia ada prestasi 6 bulan, di mana kalau kata dia masuk bulan Julai, dia hanya perlu isi SKT dan dia akan buat nanti penilaian akhir tahun. Dia tidak ada proses semakan. Kalau itu dia akan buat pada Januari tahun berikutnya. Dan seterusnya macam itulah, kalau dia masuk Disember, maknanya Jun tahun berikutnya. Dia takkan ada macam ni, dia semakan semua tak ada. Dia terus daripada penetapan SKT awal tahun dan dia ada penilaian untuk 6 bulan. Okay, next. Okay, ini contoh je, contoh jadual. So selalunya kami akan keluarkanlah contoh jadual ni. Kita akan sertakan dengan surat arahan untuk proses penyediaan SKT, proses untuk semakan dan juga proses penilaian prestasi pada akhir tahun. So nanti ni dah ready lah sebab dah tak lama dah. InsyaAllah dalam bulan ni kita akan mula untuk proses penilaian pertengahan tahun. Tapi kita bagi raya dulu, lepas raya nanti baru kita buat proses Okay, so next. Okay, ni antara kalau kata macam yang staf-staf baru ke atau tu macam mana kita nak buat penetapan kita punya sasaran tugas dalam borang SKT tu. Dia ada satu kolom, satu tab memang untuk sasaran tugas. So macam mana kita nak tentukan apa sasaran tugas kita. So cara yang paling senang rujuk pada JD masing-masing lah. So setiap staff memang perlu ada JD, job description.
So kita tahu apa tugas kita sebagai kalau kata jururawat ke, pegawai farmasi ke, dia dah tahu apa JD dia. So daripada JD tu boleh tengok pula KPI apa. JD dia yang berkait dengan KPI pada tahun itu. Tahun itu katalah kalau jururawat dia punya proses ini saya bagi contoh je mungkin tak betul. Dia kena bagi servis dalam tempoh 30 minit atau 15 minit. So itulah dia kena letakkan sebagai sasaran tugas dia. Dan juga kompetensi ini antara salah satu, tapi setakat ni kita belum penekanan sepenuhnya pada kompetensi. Cuma insyaAllah mungkin kita akan, sebab kita pun dulu daripada manual, kita dah lebih pada objektif dan mungkin kita akan ada penambahbaikan mengikut sebab kami pun dah terima arahan daripada kementerian untuk semak penggunaan My Performance iaitu sistem penilaian berasaskan kompetensi. So yang ni kita mungkin akan gunakan tidak lama lagi tapi bukan dalam tahun ini. Okay, so next. Okay, ini contoh pengukuran prestasi. Kalau kita tengok dalam kategori tu, dalam senarai tugas tu kita kena clarify. Senarai tugas kita tu adalah senarai tugas utama ataupun dia adalah aktiviti atau projek. Maknanya pada tahun itu je, dia bukan dalam JD kita. Dalam JD tak ada, tapi dia ada aktiviti. Kalau macam you all hari tu, mungkin pada tahun lepas yang kita ada buka untuk apa vaksin semua tu kan, PPA PPA ke. Okay. So itu adalah aktiviti yang kalau kata pada ialah kita pun tak expect benda tu, jadi kita tak adalah masukkan dalam kita punya senarai tugas. Tapi bila semakan, so kita boleh masukkan ia sebagai satu aktiviti dan projek. Maknanya dia ada tempoh masa berapa lama, dia bukan benda yang ada dalam JD kita untuk buat tu. Okay, so jenis petunjuk dia boleh dari segi kualiti, kuantiti, masa atau kos. Okay. Dia semua benda ni kena berkait daripada setiap satu senarai tugas dia mesti ada satu jenis petunjuk. Dia boleh ada lebih dari satu jenis petunjuk tapi dia kena ada setiap satu jenis petunjuk tu ada petunjuk prestasi dia. Maksudnya kalau kuantiti, kita letak jenis petunjuk tu kuantiti. So kita kena nyatakanlah berapa ramai, berapa banyak, bilangan dia dalam tempoh bilangan. Kalau masa kena bagi tahu berapa jam kita kena siapkan benda tu, berapa hari atau berapa minit. So yang ni kita kena ada. Kalau kos tu dia melibatkan kewangan lah. So mungkin kena penjanaan pendapatan berapa. Dia melibatkan kos berapa juta ke, berapa ratus ribu. So kena ada kat situ. Okay, next. Okay, ini adalah yang kita sedia ada, kita guna pakai. Kalau tengok dalam borang tu, sasaran tugas utama dia akan memberi markah sebanyak skor 50% daripada keseluruhan. So pengetahuan dan kemahiran 25%, kualiti peribadi 20%, latihan kalau ikutkan dia tiada markah tetapi kita perlukan maklumat latihan ini untuk digunakan bagi perancangan peningkatan kompetensi staf. Dan yang terakhir, kegiatan dan sumbangan. Kegiatan dan sumbangan ni kalau awal tahun dia tak ada, button tu tak function. So sebab kita tak perlu isi pun. Dalam SKT tak ada. Cuma semasa proses penilaian akhir tahun baru kita kena isi. Apa kegiatan dan sumbangan yang kita nak isi kalau kita kata kita tak ada kita tak ada buat sumbangan yang besar, tak perlu sumbangan yang besar pun. Kalau kita menjadi ahli pun ahli kepada jawatan kuasa pun kita boleh key in dalam tu. Kalau macam kita jadi ahli walaupun persatuan pentadbir, persatuan kelab kerani, persatuan apa-apa persatuan lah, semua kita boleh masukkan sebagai kegiatan dan sumbangan. So jangan biarkan kosong, rugi kat situ 5 markah dah ada 5% kat situ. Kalau kita biarkan kosong nanti kita punya PPP tak boleh nak buat penilaian. Memang rugi 0.05% macam tu je. Sayang. Jadi walaupun satu mesti ada. Kalau tak ada kena aktifkan diri untuk masuklah persatuan apa-apa walaupun menjadi ahli sahaja. Okey. Ada lagi ke? Okey. Okey, ini kategori markah. Kalau kita tengok dari 100%, inilah dia punya kategori tu.
So nombor 90 ke 100 memang cemerlang. Tahniah kepada yang dapat markah 90 ke 100. Yang kedua kita ada kategori 80 ke 89, tapi bukanlah yang ini dia tidak cemerlang, tapi ini biasalah skill kan. So kalau uh, untuk pertimbangan penerima APC dia mesti markah melebihi 85%. Sama juga untuk yang ingin menyambung pengajian, dia kena target dia punya LMPT setiap tahun, sebab kita akan kira 3 tahun berturut-turut, jadi setiap tahun adalah minimal 85%. Untuk kenaikan pangkat 80%. So ini dia punya kategori lah. Yang seterusnya. Next. Okay. Sederhana. Okay, kalau sederhana tu maknanya PPP kena tengoklah di mana yang perlu ada penambahbaikan, yang perlu ditingkatkan supaya markahnya boleh, kita tak naklah sepanjang perkhidmatan markah dia dekat sederhana je. Okay, tapi yang sederhana mungkin kalau dia bercuti, katakanlah pada tahun itu ada dia cuti tak bergaji ke atau cuti bersalin ke, so mungkinlah. Adakah boleh untuk APC boleh dia minimal 85. Ya. LMPT untuk kaki tangan yang tetap dan kontrak sama. Semua menggunakan sistem HR2U. Okay, untuk Dr. Wan Najwa jawapannya boleh sebab markah minimal 85. So itu kita dah boleh calonkan untuk menerima APC. Tapi dia ada syarat-syarat lain yang kita kena semak dia punya tempoh dia berada dalam perkhidmatan, tempoh dia kalau di jabatan itu tidak sampai setahun, tak bolehlah dia kena, kalau dia ada cuti tanpa gaji pun tak boleh, walaupun dia cuti sehari je pun tanpa gaji tetap tak boleh. So dia ada syarat-syarat lain selain daripada markah prestasi. Okey. Okey, yang kedua, yang dua bawah tu saya merahkan sikit sebab itu memang memerlukan perhatian, di mana kalau 50 markah maknanya 50 ke 59 tu memang dia tetap dapat pergerakan gaji, tetapi nama-nama ini kita dah bawa masuk untuk proses semakan tindakan exit polisi. Kita dah mula tengok kenapa markah dia bawah 60. So kita akan dapatkan ulasan daripada fakulti PTJ, kita akan tengok PPK dia ada cuti panjang ke, dia memang dalam cuti sakit ke. So di sini kita dah ada tindakan lah. Kalau gaji memang masih ada, pergerakan gaji memang masih ada, tapi nama dia telah masuk dalam data-data untuk exit polisi. So yang terakhir adalah lemah di mana bawah 50 yang memang tiada pergerakan gaji. Gaji ada, pergerakan je tak ada. Maknanya pada tahun itu dia takkan dapat pergerakan gaji dia. So tak ada kenaikan lah. Dia gaji dia statik. So ini yang dua ni memang perlukan perhatian daripada pengurusan PTJ. Kena tengok kenapa, kalau memang, tapi kalau memang staff tu, kalau memang kita rasa dia memang dah tak boleh, memang dah tak perform, memang perlu tindakan-tindakan seterusnya. Kita pun tak terus buat exit polisi, kita akan cadang dulu untuk bagi consultation, dia kena jumpa motivator, jumpa kaunselor semua tu. Dan kita akan tengok juga adakah markah dia boleh meningkat pula tahun hadapan. Dia taklah direct kita nak terus buang, tamatkan dia, tak. Okay, next. Okay. Pergerakan gaji tahunan ini yang saya maklumkan, kalau markah bawah 50 memang atau dia tidak ada markah prestasi pada tahun semasa, dia tahan kenaikan gaji lah, maknanya gaji dia statik untuk satu tahun itu. Kalau kata macam yang tak ada markah tu, bila kita buat semakan dia ada penambahan, dia akan dapat. Tapi kalau yang bawah 50 tu, kalau memang tak ada perubahan, tak ada rayuan, dia selalunya rayuan ni kita tak terima kalau orang, kalau PTJ kata, kejap Putri Alina saya terangkan sikit kalau
PTJ hantar surat rayuan nak bagi markah lebih 50 sebab tak ada kenaikan gaji. Yang tu tak boleh. Kalau nak buat perubahan markah tu kena ada justifikasinya. Kenapa? Bukan sebab dia tak dapat kenaikan gaji, tapi mungkin dia ada penilaian yang terlepas waktu tu. Mungkin dia ada beri perkhidmatan sumbangan kat luar ke yang tertinggal, yang tak PPP tak perasan benda tu dalam penilaian, ataupun dia ada buat buku ke apa yang benda-benda yang memang kita tak masukkan dalam penilaian asal. So kita nak tambah sikit markah dia. Yang tu kami akan pertimbangkan. Tapi kalau buat rayuannya semata-mata sebab nak mengelakkan staf tu tak dapat kenaikan, yang tu kita tak pertimbangkan lah. Okey. Okey. Okey, saya jawab soalan dulu. Soalan yang pertama, Puteri Alina, jika markah LMPT bawah 50, bolehkah membuat permohonan untuk penilaian atau semakan semula? Okey, yang ni dari segi boleh ke tak? Memang boleh, tapi kena melalui PTJ. Maknanya kalau PYD tu dia tak berpuas hati dengan markah dia, dia kena buat surat kepada ketua jabatan dia atau ketua bahagian ke yang tu untuk buat semakan semula. Tapi sebenarnya patutnya waktu awal lagi lah bila kita kan PPP dah panggil. So waktu tu kita kalau markah dia rendah, kenapa? Tapi kalau yang baru berkhidmat 6 bulan, janganlah bagi markah prestasi dia memang bawah 50. Memang tak adil lah pada dia sebab penilaian tu 6 bulan. So kena tengok untuk 6 bulan tu apa yang kita bagi dia capai tak? Dia boleh buat tak? So kalau yang dia berkhidmat setahun, yang tu boleh tengok mungkin prestasi dia atau kehadiran dia, mungkin sebab tu dapat markah kurang. So yang ni rayuannya boleh dibuat tapi kena melalui PTJ. Sebab kalau macam kami, kalau tak ada ulasan daripada PPSM PTJ, kita memang akan return baliklah permohonan tu. Kita akan minta PTJ untuk semakkan rayuan tersebut sebelum kita banjurkan ke jawatankuasa. Okey, yang kedua, kegiatan dan sumbangan, adakah lantikan jawatankuasa panel dari luar, contoh lain kementerian dan dalaman UIT ya? Okey, kegiatan untuk jawatankuasa untuk panel boleh dimasukkan dalam kegiatan dan sumbangan. Tak kira lah dari panel luar ke atau panel dalaman. So yang tu semua boleh masuk. Sasaran tugas utama ni selalunya menjadi ahli jawatankuasa ni kita tak masuk kat dalam sasaran tugas utama. Kalau yang jadi jawatankuasa atau panel ni lebih kepada kegiatan dan sumbangan. Tapi kalau nak masukkan pun boleh. Apa ni? Puan, adakah JD SKT memang ditentukan oleh PPP dan JD SKT adalah sama setiap staf dalam satu unit sama? Okey, JD SKT dia tak semestinya sama. Kalau kata hilang pula. Okey, jadi SKT ni dia tak semestinya sama. Walaupun dalam satu grade, kalau macam kami kat sini kita ada kerani. Ada kerani yang jaga cuti tu ada 2 orang. Tapi dia adalah sebab dia akan jaga bahagian lain-lain. Kalau dia jaga cuti pun fakultinya lain-lain. So yang tu dia taklah semestinya nak kena sama ratakan. Kena tengok keperluan dia. Mungkin ada 3 tugas dia yang sama tapi ada satu tugas dia yang orang ni buat lebih, orang ni buat lain, orang ni buat lain. Dia kena tengok dia punya macam mana objektif unit tu pun dia kena tengok. Lepas tu tugasan yang diberikan. Kenapa tugas diberi tidak dimasukkan? Tugas diberi dia tak masuk dalam JD dan SKT. Tugas diberi kena masuk dalam STU tu lah, sasaran tugas utama. Tak boleh lah sebab nak sama ratakan. Walaupun dia memang ada tugas, mungkin dia boleh masuk dekat situ dalam sasaran tugas utama tu. Bukan dalam kategori tu tapi dia pilih sebagai projek. Kalau kata itu bukan dia punya tugas utama,
Tapi tugas tu diberi pada dia. Kata si A diberi tugas untuk jaga kaunter. Tapi dalam JD dia tak ada. Tapi so boleh masukkan benda tu dalam dia punya STU tu, tapi pilih kat situ mungkin aktiviti. Dia bukanlah tugas utama dia, tapi aktiviti dia seminggu sekali dia kena jaga kaunter. So tak semestinya benda ni dia boleh fleksibel. Di bahagian kegiatan dan semangat, adakah diwajibkan untuk kita upload sijil? Ya, sekarang ni kita memang wajibkan sebagai bukti. Sebab kita tak nak isi banyak-banyak tapi tak ada buktinya. So memang kita minta upload sama ada kalau surat lantikan, surat macam kalau keahlian tu mungkin dia tak ada surat sebab sekarang ni dah kalau macam saya persatuan pentadbir kan saya dah masuk dah beberapa tahun-tahun tak adalah tiap-tiap tahun saya dapat surat lantikan. Tapi yang tu kita bolehlah upload kita punya apa-apa bukti yang kita ada sebelum ni. Kalau surat lama pun sebab benda tu masih valid, so kita boleh je uploadkan. Saya ada terlepas soalan ke? Okay, kalau saya ada terlepas soalan nanti retype balik sebab nak scroll balik kat atas. Okay, saya sambung balik slide ni sebab dah nak habis dah ada 11 lebih dah, sikit je lagi slide saya. Okey, pengesahan ke dalam perkhidmatan adalah salah satu keperluan utama, terutamanya untuk staf-staf barulah. Sebab ramai juga lagi kan staf yang tak sah dalam perkhidmatan lagi. So ini ikut tahun. Kalau dia berkhidmat pada tahun pertama perkhidmatan, maknanya dia dah complete setahun. Bukan 6 bulan kita tak kira yang 6 bulan. Kita kira dia kena complete setahun perkhidmatan, baru dia boleh mohon untuk penilaian, untuk pengesahan, dan markah penilaian prestasi dia paling kurang adalah 85%. Kalau dia tak kata pada tahun pertama dia tak cukup syarat lagi, tahun kedua baru dia nak mohon, so kita akan tengok markah prestasi dia untuk tahun kedua itu adalah tidak kurang dari 80%. Dan begitu sehingga tahun ketiga. Dia pengesahan mesti berlaku pada tahun ketiga selewat-lewatnya sebab tempoh percubaan adalah 1 hingga 3 tahun. Kalau tak berlaku pengesahan, ini yang kita ada penalti yang kena buat rayuan untuk berlanjutan tempoh percubaan dan kita akan tahan pergerakan gaji dia setahun. Okay, next. Okey, yang ni tadi saya maklumkan juga APC 85 untuk PPC. Lepas tu kenaikan pangkat 80%. Selain daripada itu, tujuan untuk prestasi juga untuk melayakkan permohonan beasiswa, permohonan kejawatan kontrak ni maknanya staf akademik lah, kata dia dah habis, dah bersara, so nak mohon untuk kontrak. So kita akan tengok penilaian prestasi dia. Dan kalau staf kontrak, kita nak lanjutkan kontrak pun kita akan tengok markah prestasi dia. Okay, next. Okay, ini adalah rujukan-rujukan yang kami guna dalam setiap proses penilaian prestasi. Jadi kalau untuk perubahan markah ke apa semua, memang kita akan rujuk pada panduan-panduan yang diberikan. So tuan-tuan dan puan-puan juga boleh merujuk panduan-panduan ini kalau nak dapatkan info yang lebih. So saya rasa ini je. Next ada nama. Okay, ini pegawai yang untuk dihubungi lah, tapi saya minta kalau tu hubungi dulu moderator. Apa-apa sebab moderator yang akan tu, kecuali di peringkat PTJ tidak dapat selesaikan, moderator akan forward pada kami. Tapi ini just pemakluman, kalau ada keperluan untuk kontak, boleh pegawai untuk dihubungi. Yang jaga prestasi ni di peringkat urus setia pun tak ramai. Saya, staf saya, pegawai eksekutif saya, Encik Muhammad Fadil, dan saya ada seorang kerani, Encik Ahid. So kami bertiga je. Kalau tu boleh emailkan atau telefon nombor tu. Dan kalau seeloknya melalui moderator di peringkat PTJ dululah. So saya rasa itu saja taklimat saya untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya sebelum kita tutup sesi kita. Terima kasih Puan Suraya di atas taklimat yang diberikan. Kita buka untuk sesi soal jawab jika ada lagi soalan daripada staf di hospital.
Ya, Putri Alina ada soalan. Okey, soalan TS Muhammad Idham Idham. Okey, untuk yang tempoh yang melapor diri Julai, ya betul, kita penilaiannya adalah berdasarkan 6 bulan sahaja. Maknanya dari Julai hingga Disember. Okey, kat sini yang selalu berlaku markah tu kita nampak kurang. Kenapa? Sebab dia tak ada lagi penglibatan yang banyak. Kemungkinan kalau rezeki dia masuk-masuk ada program, so dia bolehlah masuk. Tapi kalau dia tak ada program lagi, kita bagi juga kadang-kadang kita bagi ruang macam dia masuk apa-apa aktiviti di luar, dia tak semestinya di dalam pejabat, tapi di luar pun boleh. Dan dia di masyarakat pun boleh. Apa-apa dia punya sumbangan di peringkat masyarakat yang bukan dalam UiTM pun tak ada masalah. Yang tu pun dia boleh laporkan sebagai penglibatan dan aktiviti dia untuk tempoh penilaian tersebut. So dia sebenarnya bukan pada satu tahun je, pada setiap tahun pun memang kita boleh ambil kira pelibatan dia di luar jabatan. Di dalam masyarakat, dalam komuniti pun kita boleh ambil kira sekali. So selalunya kat situ memang kita akan nampak markah rendah sikit, tapi tak ada masalah pun sebab dia memang 6 bulan. So kalau markah prestasi dia untuk 6 bulan tu dia dapat 75 ke atas ke 80 pun dah sangat baik. So dia punya jumlah markah tu tetap sama, cuma kita faham kalau dia untuk 6 bulan pertama ni kalau kita tengok markah dia rendah, kita pun faham kenapa, sebab dia okey, dia baru 6 bulan. So dia tak ada masalah, dia boleh laporkan apa aktiviti dia di dalam UiTM ataupun di dalam komuniti. Okey, okey ya Cik Idham. Yang kedua, anugerah cemerlang itu, tak, anugerah cemerlang tidak secara automatik. Dia memang itu cuma 85 ke atas, cuma benchmark, maknanya markah minima untuk dipertimbangkan menjadi calon. Dia menjadi calon, dia bukan secara automatik akan dapat anugerah cemerlang. Okay. Staf lapor diri bulan 6, kemudian cuti sakit dan cuti bersalin sehingga bulan 12. Okey, maknanya dia memang tak ada. Kalau okey, kita ada CFA, kalau dia CFA matematik pengiraan ni, kalau dia sebenarnya cuti bersalin dia masih layak untuk dinilai. Tapi kalau kata dia cuti sakit, dia lapor diri bulan 6, kemudian dia terus tak ada, memang tak sempat berkhidmat ke, seminggu berkhidmat dia dah cuti sakit, lepas tu dia sambung cuti bersalin sehingga bulan 12. So dia punya tempoh perkhidmatan tu, dia punya penilaian tu boleh dianjakkan, lewatkan selepas dia habis cuti sakit tu. Maknanya kita kira dari dia cuti bersalin tu, sebab tu dah boleh dikira 6 bulan tu. Kalau cuti sakit tak kira lah. Tapi kalau cuti sakit MC yang sehari-sehari dalam perkhidmatan tu tak ada masalah. Kecuali dia memang cuti panjang. 4 bulan terus, 5 bulan cuti sakit. Dia ada keadaan-keadaan yang mana kita kalau dia bercuti sakit dalam tahun semasa melebihi 180 hari, so dia tidak layak untuk dipertimbangkan pergerakan gaji dan dia juga tidak perlu membuat LMPT. Itu dalam satu tahun semasa 180 hari. Kalau macam ni dia kena tengok keadaan dia tu macam mana. Cuti sakit tu selang-selang ke, kalau sehari-sehari dia sebenarnya adalah dia masih aktif. Maknanya dia masih aktif dalam bulan tu, dia perlu dinilai. Kecuali dia memang cuti direct, memang tak ada.
So yang tu baru kita akan tengok adakah melebihi 180 hari atau tidak. Kalau tidak melebihi 180 hari, dia perlu ada penilaian. Okey? Puan ada soalan juga daripada staf. Okey. Pertanyaan dia, adakah staf yang menyertai larian contohnya di luar, Mhm. uh, boleh letak ke dalam SKT ni dan kena letak ke sijil dia menang ke penyertaan ke? Boleh sumbangan sebab kalau dia kita kira dia sumbangan dia membawa nama universiti ataupun sumbangan sebagai salah seorang staff. So dia boleh masukkan juga. Dia tak ada masalah. Itu kegiatan dan sumbangan dia. Okey Puan, terima kasih. Okey, sama. Okey. Okey, nampaknya itu adalah soalan yang terakhir. Alhamdulillah. Okey, program kita pun telah sampai ke penghujungnya. Terima kasih diucapkan. Kami pihak unit latihan Hospital UiTM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan SKT dan LMPT pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua staf yang banyak memberi respon persoalan. Semoga lebih faham dengan penjelasan dan juga moga taklimat yang disampaikan ini bermanfaat kepada semua, terutamanya kepada semua staf hospital UiTM. Jika untuk persoalan seperti yang telah ditunjuk dalam slide tadi, boleh menghubungi Pensuraya ataupun and the team, tapi kita juga ada moderator kita di hospital iaitu Encik Syurabin. Jadi sebarang masalah juga boleh diajukan dulu kepada pihak moderator. Dan nampaknya kita boleh tamatkan program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Baiklah, terima kasih semua. Terima kasih kepada Puan Suraya. Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, terima kasih semua.